Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada tengah hari ini. Sekali lagi kita dapat bertemu dan sekali lagi kita berada di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi dengan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat menjadi bimbingan kepada hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah menerima seluruh amal soleh yang kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk hari ini tuan-tuan kita tinggalkan sebentar iaitu tafsir surah An-Nas yang sepatutnya kita akan sambung pada hari ini. Tapi hari ini tuan-tuan kita akan tengok surah-surah yang lain di juzuk amma juga, iaitu bersempena kepada peristiwa esok hari yang ke-17 Ramadan yang disebutkan sebagai hari peristiwa nuzul Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang bersama dengan saya, tuan-tuan boleh buka Quran, terus pergi kepada surah At-Tin, surah yang ke-95. Okay, kita tengok pada surah At-Tin, surah yang ke-95. Dan kita akan perhatikan di surah-surah yang lain perkaitannya dengan peristiwa yang kita akan hadapi di hari keesokan. Okey, baik, kita perhatikan tuan-tuan surah At-Tin. Selepas surah At-Tin, Allah Ta'ala menyambung dengan surah Al-Alaq, kemudian Allah Ta'ala menyambung dengan surah Al-Qadar, dan Allah Ta'ala menyambung dengan surah Al-Bayyinah. Keempat-empat surah ini ada perkaitan di antara satu surah ke satu surah yang lain. Baik, pertama kita bincang dahulu berkaitan tentang surah At-Tin. Surah At-Tin adalah surah yang satu-satunya surah Allah namakan dengan nama buah-buahan. Satu-satunya. Yang mana surah-surah yang lain kebanyakannya adalah dinamakan dengan nama-nama haiwan. Okey. Kalau nama makanan ataupun buah-buahan, inilah satu-satu surah tersebut. Walaupun surah ini namanya daripada nama-nama buahan, tetapi surah ini sebenarnya bercerita tentang sebaik-baik manusia dan juga seburuk-buruk manusia. Apa perkaitannya buah tin ni dengan sebaik manusia dan seburuk manusia? Itu pentingnya. Jadi itulah pentingnya kita memahami tafsir, lalu kita tadabbur, maka kita akan melihat betapa tingginya Al-Quran ini yang disebut sebagai adanya i'jaz, adanya mukjizat di dalam bahasa-bahasa Al-Quran. Baik, sekarang kita perhatikan tuan-tuan, ayat yang pertama, kedua dan ketiga daripada surah At-Tin, yang mana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan surah ini dengan 3 ayat sumpahan. Allah mendahului dengan 3 ayat sumpahan, yang mana Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin dan juga buah zaitun. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Allah bersumpah dengan bukit Tursina. Dan yang ketiganya, wa hadzal baladil amin. Allah Ta'ala bersumpah dengan negeri yang aman. Baik, satu perkara yang kita kena ingat, setiap perkara yang Allah Ta'ala sumpahkan berarti ada sesuatu yang Allah ingin tekankan. Ada sesuatu perkara yang Allah ingin tegaskan.
Macam saya lah tuan-tuan. Kalau saya kata demi Allah saya tak mencuri, saya nak kata saya tak mencuri. Jadi bagaimana saya nak tekankan yang saya tak mencuri, maka saya akan bersumpah. Okey, saya akan bersumpah dengan apa sahajalah. Dan kita sebagai makhluk, kita tak boleh bersumpah dengan selain daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala nak tegaskan kepada sesuatu perkara, maka Allah Ta'ala dahulukan dengan ayat-ayat sumpahan. Kalau tuan-tuan perhatikan betul-betul tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebut tentang 2 sumpahan daripada makanan dan 2 sumpahan daripada tempat. Pertama, Allah Ta'ala bersumpah demi buah tin dan demi zaitun. Dua-dua ni makanan. Buah tin makanan, buah zaitun makanan. Wa turi sinin, bukit Tursina merujuk kepada tempat. Wa hadzal baladil amin, dan Allah bersumpah demi negeri yang aman merujuk kepada tempat. Ada 2 sumpahan makanan dan 2 sumpahan berkaitan dengan tempat. Apa sebenarnya Allah nak cerita? Okey. Sebelum kita lanjutkan tuan-tuan perbincangan ni, sebelum saya nak detailkan, tuan-tuan kena tengok ayat 4, ayat 5. Ini baru kita faham nanti. Ayat 4 dan 5 tuan-tuan, Allah Ta'ala tegaskan, laqad khalaqnal insan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, di dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sebaik-baik kejadian, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik penciptaan. Okay? Jadi Allah Ta'ala bagi tahu manusia ni adalah sebaik-baik penciptaan. Ayat yang kelima, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan manusia itu asfala, tempat yang paling bawah, safilin, daripada orang yang duduk di bawah. Kami akan kembalikan manusia di serendah-rendah tempat. Okey. Sekarang tuan-tuan, kita perhatikan apa perkaitan ayat 4 dan 5 ini dengan 3 ayat sumpahan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak gambarkan kepada kita, manusia ni dia akan menjadi ahsan taqwim, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kejadiannya apabila dia faham 3 ayat pertama tadi. Buah tin, buah zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Kalau tuan-tuan perhatikan daripada 3 ayat ni tuan-tuan, 2 ayat bercerita tentang tempat. 1 ayat ada 2 sumpahan bercerita tentang makanan. Para ulama tafsir tuan-tuan melihat setiap ayat sumpahan ini mesti ada perkaitan, mesti ada. Jadi kalau 2 ayat berkaitan dengan tempat, ayat kedua, ayat ketiga merujuk pada tempat, maka ayat pertama juga merujuk kepada tempat. Okey. Jadi mereka kata buah tin dan buah zaitun bukan sekadar bersumpah demi buah-buah tu, tetapi Allah bersumpah demi tempat yang tumbuhnya buah tin. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan demi tempat yang tumbuhnya buah zaitun. Jelas? Boleh dapat tuan-tuan? Okey. Jadi ada 4 tempat yang Allah sumpah. Tempat yang tumbuh buah tin, kedua tempat yang tumbuh buah zaitun, ketiga tempat yang tumbuh buah bukit Tursina, yang ada bukit Tursina, dan yang keempat tempat yang Allah kata negeri yang aman. Ada 4 sumpahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sekarang tuan-tuan, at-tin merujuk kepada apa? Saya tak bincang panjanglah tuan-tuan, kita tengok hanya beberapa pandangan ulama sahaja. Kalau kita perhatikan daripada pandangan yang dibawa oleh Al-Hafiz Ibn Katsir tuan-tuan, dia kata buah tin ini adalah buah yang tumbuh di Damsyik. Contohlah kalau kita di tanah air ni tuan-tuan, buah mangga sajalah. Buah mangga saja. Kalau saya sebut pada tuan-tuan, ni buah pauh, tuan-tuan boleh dapat detect tak? Orang negeri mana yang panggil buah mangga tu buah pauh? Tak dapat? Tak dapat tuan-tuan kalau orang belah selatan ni, Melaka khususnya, dia akan panggil buah mangga tu buah pauh. Kalau sebahagian tempat pula, dia panggil buah mangga tu buah mempelam lah, bukan? Mempelam kan? Ada sebahagian tempat panggil buah mangga. Jadi nama-nama ni, ataupun kalau macam ayat ni tuan-tuan, buah-buah ni dia sebenarnya merujuk kepada lokasi. Popular dia menjadi identiti kepada lokasi. Kalau kita lah, ni pokok kelapa, kita faham lah, ini majoriti negara kita ni banyak orang panggil ni buah kelapa. Tapi kalau disebut ni nyo ni, kita tahu dah,
Ini negeri mana yang panggil buah tu sebagai nyo. Faham tak tuan-tuan? Okey, jadi buah tin, buah yang menjadi identiti kepada bumi Damsyik. Bumi Damsyik ni di Syria. Apa perkaitan tentang buah demi negeri Syria ni? Nanti kita akan bincang. Buah zaitun pula adalah merujuk kepada, dia adalah identiti kepada bumi Baitul Maqdis. Okay, jadi tuan-tuan nampak, Atin bumi Damsyik, Az-Zaitun dia menjadi identiti kepada Baitul Maqdis. Tuan-tuan pergi ke Baitul Maqdis hari ni, tuan-tuan tengok ada satu bukit yang dikenali sebagai Bukit Zaitun. Tumbuh buah zaitun penuh atas tu. Okay, atas bukit tu penuh dengan buah zaitun. Ketiga, Waturisinin, Bukit Tursina. Keempat, negeri yang aman, merujuk kepada negeri Mekah. Okay, jadi empat ni tuan-tuan adalah merujuk pada tempat. Para ulama tafsir lagi melihat apa berkaitan dengan ahsan taqwim ni, sebaik-baik manusia ni. Maka para ulama tafsir mengeluarkan buah tin merujuk kepada bumi Damsyik. Bumi Damsyik adalah merujuk kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Buah zaitun merujuk kepada Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis ini adalah merujuk kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Bukit Tursina iaitu merujuk kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan negeri yang aman iaitu Mekah merujuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala bersumpah dengan empat nabi ni. Apa perkaitan empat nabi ni tuan-tuan? Empat-empat ni adalah rasul. Empat-empat nabi ni adalah rasul. Dan empat-empat nabi ni duduk dalam kategori ulul azmi. Okay, ada satu je nabi yang terkecuali, iaitu Ibrahim alaihi salam. Kalau tuan-tuan ingat, senarai ulul azmi ada 5 orang. Kalau dulu saya sekolah dulu tuan-tuan, saya bagi akronim kepada 5 nama ni. Saya sebut minim. Nak bagi ingat ya, minim. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad. Ini kita ingatlah. 4 daripadanya Allah sebut tuan-tuan. Manakala yang Ibrahim Allah tak sebut. Kenapa tuan-tuan? Sebab mewakili Ibrahim ini kepada 3 nabi tadi. Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 nabi ni adalah keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa Nabi Nuh tuan-tuan? Sebab Nabi Nuh ni tuan-tuan kena ingat, nabi yang pertama Nabi Adam. Tapi rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Biasa tuan-tuan Rasul yang pertama bukan Nabi Adam Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Allah Taala bicara tentang ni umat manusia yang pertama daripada Nabi Nuh ni sampailah umat manusia yang terakhir. Okey, sekarang ni macam mana kita nak fahami tuan-tuan? Kita dah dapat clue dah. Maka Allah Taala kata, manusia ni akan jadi ahsan taqwim. Kenapa manusia ni jadi sebaik-baik manusia? Adalah apabila dia mentaati kepada para rasul ni. Dia nak jadi sebaik-baik manusia, maka caranya adalah dengan mentaati para rasul ni. Allah Ta'ala bersumpah daripada Nabi Nuh sampailah kepada Nabi Isa AS. Ini mewakili sebenarnya kepada seluruh para nabi, para anbiya. Berimanlah kepada para anbiya ni, maka kamu akan jadi ahsan taqwim. Termasuklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jadi sebaik-baik makhluk, taatilah berimanlah pada para rasul ni dan taatilah syariat yang dibawa oleh para rasul ini. Kemudian ayat yang kelima tuan-tuan, thumma radadnahu asfala safilin. Lepas Allah kata manusia ni adalah sebaik-baik kejadian, lalu manusia itu akan dikembalikan serendah-rendah tempat tuan-tuan. Ada 2 tafsiran. Ayat kelima tu ada 2 tafsiran tuan-tuan. Tafsiran pertama adalah di dunia, tafsiran yang kedua adalah di hari akhirat. Okey. Tafsiran di dunia ni tuan-tuan adalah merujuk kepada asfala safilin, mengatakan manusia ni daripada lemah. Dia lahir sebagai lemah tuan-tuan. Kemudian dia jadi kanak-kanak, kemudian dia jadi remaja, kemudian dia belia, lalu dia jadi dewasa. Dia berada di kemuncak kesihatan dia, kemuncak tenaga dia, kemuncak kesempurnaan penciptaan dia. Lalu Allah ingatkan manusia radadnahu, dia akan kembali semula menjadi lemah. Okey, manusia ni akan kembali menjadi lemah. Ini ingatan kepada kita semua.
Waktu kita sihat ni tuan-tuan, memang kita tak ingat apa-apa. Bahkan kalau diceritakan tentang kematian, ini Ramadan yang terakhir, beramal soleh lah, kadang dia buat ignore je tuan-tuan. Buat tak peduli je. Sebab waktu ni kita masih lagi sibuk di tempat kerja. Kita masih lagi keluar daripada rumah tuan-tuan, pergi tempat kerja, jumpa kawan dah tak ingat apa dah. Kita itu dan ini. Sampai satu masa yang kita kena ingat, kita akan berhenti kerja. Sama ada kita berhenti ataupun diberhentikan. Minta maaf sebutlah. Ini bukan nak berdoakan. Itu dua kemungkinan tuan-tuan. Sama ada kita berhenti ataupun diberhentikan. Waktu tu mungkin dalam keadaan kita dah tua, dalam keadaan kita dah hilang daya, hilang kekuatan. Waktu itulah baru kita beringat dan baru kita menyesal dengan waktu-waktu yang lepas. Kita tak payah tunggu waktu tu tuan-tuan. Kita perhatikan, cukup perhatikan orang yang sampai ke waktu tu. Daripada kalangan makcik kita, pakcik kita, ayah ibu kita dan siapa sahaja yang lebih tua daripada kita. Mereka dah sampai fasa tu tuan-tuan. Jadi beringat sebelum kita sampai. Bermulalah daripada sekarang. Bahkan menjadikan waktu muda ni tuan-tuan sebagai modal kita untuk terselamat di hari akhirat. Bukankah Nabi SAW menyebutkan ada 7 golongan yang akan duduk di bawah naungan Allah di hari akhirat nanti. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, iaitu orang muda yang telah melakukan ketaatan sejak daripada muda. Sebab nak bagi tahu, usia muda tu modal untuk kita mendapat keselamatan dan perlindungan daripada Allah di hari akhirat. Jangan kita sekali-kali kata tak apalah, sekali muda lagi, nanti dah berumur nanti barulah saya nak start beramal. Tak tuan-tuan. Sebab waktu usia tua tu dah lain dah. Ini waktu muda adalah waktu kita jadikan sebagai modal yang menyelamatkan kita di hari akhirat. Okey, itu pertama tuan-tuan, tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, asfala safilin, dekat situ tuan-tuan Allah nak katakan orang ni akan dikembalikan di dalam neraka Allah, di tempat yang paling rendah. Asfala safilin, tempat yang paling bawah, paling rendah, serendah-rendah tempat, merujuk kepada neraka Allah. Ini pandangan daripada Al-Hafiz Ibn Katsir sendiri. Dia kata ayat itu merujuk kepada neraka Allah. Cumanya bila kita fahami tafsiran ni, manusia ni Allah kata ahsan taqwim, diciptakan sebaik-baik kejadian. Tiba-tiba ayat selepas itu thumma radadnahu asfala safilin, manusia itu akan dikembalikan ke dalam neraka yang paling bawah. Seolah-olahnya tuan-tuan, penciptaan kita ni penciptaan yang sia-sia. Allah cipta sebaik-baik kejadian, tiba-tiba Allah lempar masuk neraka. Apa sebab pula? Jadi dekat sinilah ulama tafsir melihat 3 ayat sumpahan tadi tu tuan-tuan. Kalau kamu benar-benar beriman pada Rasul ni, taati pada syariat dia, ahsan taqwim lah kamu, menjadi sebaik-baik makhluk. Tetapi kalau kamu tak beriman kepada para Rasul ni dan menolak syariat para Rasul ni, jadilah kamu asfala safilin, akan kembali kembali di hari akhirat nanti di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu perkaitan dia tuan-tuan. Sebab itu kita boleh kata pentingnya para Rasul ni tuan-tuan, seperti mana pentingnya tubuh yang sakit kepada ubat. Macam itulah pentingnya manusia ni kepada para Rasul. Sebab itu perlu kepada kita untuk kenal siapa Rasul ni, cerita-ceritanya dan pengajaran-pengajarannya. Kalau tidak penting tuan-tuan, Allah tak jadikan kisah para Rasul ni sebahagian besar daripada Al-Quran. Sebahagian besar tuan-tuan, kita tahu 1/3 daripada Quran itu datangnya daripada Al-Qasas. 1/3 Tauhid tuan-tuan, 1/3 berkaitan tentang hukum hakam, 1/3 datang daripada Al-Qasas, penceritaan. Dan penceritaan itu datangnya daripada kisah para Rasul. Kalau tidak ada perkara yang penting, tidak ada petunjuk, maka sudah tentulah Allah Ta'ala tak menyebutkan tentang kisah para Rasul ni. Sebab pentinglah tuan-tuan, Allah Ta'ala menceritakan tentang mereka sebagai petunjuk-petunjuk kepada kita semua. Okey, baik, sekarang tuan-tuan kita nampak sebahagian kecil daripada tafsiran surah At-Tin. Apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan tentang asbabun tentang nuzul Quran ni, tuan-tuan perhatikan pada surah yang berikutnya, surah Al-Alaq. Saya tak nak bincang panjang-panjang tuan-tuan, nanti kita akan ulang lagi sekali waktu kita sampai ke surah ni. Okey, tuan-tuan tengok surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ni tuan-tuan, semua orang dalam kalangan kita maklum, inilah wahyu yang pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wahyu pertama.
Tetapi Allah tak turunkan 19 ayat sekaligus. Tidak Allah hanya turunkan 5 ayat yang pertama sahaja pada wahyu pertama. Manakala yang baki itu Allah Ta'ala turunkan pada tempoh waktu yang lain. Dia bukan turun satu serentak, tidak. Dia turunkan pada waktu yang lain. Baik, sekarang tuan-tuan kita tengok. Esok 17 Ramadan. Para ulama kita sebahagiannya menyebutkan esok adalah peristiwa nuzul Al-Quran. Peristiwa penurunan Al-Quran. Sekarang tuan-tuan perhatikan. Apakah sama tuan-tuan? Tuan-tuan pernah terfikir tak? Apakah sama peristiwa nuzul Quran, penurunan Al-Quran itu dengan malam Lailatul Qadar? Sama atau tidak tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala sebut malam Lailatul Qadar itu adalah malam penurunan Al-Quran. Dalilnya ada. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Esok ataupun malam ni tuan-tuan adalah malam kita menyambut, meraihkan malam penurunan Al-Quran. Soalan saya, malam ni malam Lailatul Qadar ke tidak? Tak. Tak. Kenapa tidak tuan-tuan? 10 malam terakhir. Jadi yang kita sambut hari ni, malam ni, esok tak ada cuti tuan-tuan kalau tak tahu ni. Esok cuti batal tak tahu ni. Macam mana nak sambut ni? Macam mana tuan-tuan? Okey. Saya bagi dia punya jawapan ni tuan-tuan. Baik. Sebenarnya dia bukan malam yang sama. Okay. Dia bukan malam yang sama. Betul. Lailatul Qadar ni berlaku pada 10 malam yang akhir. Tapi nuzul Quran ni apa? Kita kena perhatikan tuan-tuan. Sebab itu lepas surah Al-Alaq Allah cerita tentang surah Al-Qadar. Berkaitan tentang peristiwa Lailatul Qadar. Apa perbezaan dia? Penurunan Al-Quran ni terbahagi kepada 2 tahap. Penurunan Al-Quran ni turun pada 2 tahap tuan-tuan. Tahap yang pertama iaitu turun daripada Lauh Mahfuz turun ke langit bumi. Dia tak sampai lagi kepada Nabi SAW. Daripada Lauh Mahfuz di sisi Allah Ta'ala turun ke langit bumi ni dia turun sekaligus. Ni Quran 30 juzuk tuan-tuan, turun sempurna dah. Sebab itu Allah menggunakan perkataan anzal. Anzal tu adalah penurunan sekaligus. Kita baca surah Al-Qadar ada kalimah anzal, ada perkataan tanazzal. Anzal turun sekaligus, komplit. Daripada Fatihah sampai ke An-Nas 114 surah tu dah disusun komplit dah, turun serentak. Dia turun pada malam Lailatul Qadar. Itulah namanya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Habis peristiwa nuzul Quran ni bila pula? Nuzul Quran adalah merujuk kepada daripada langit bumi tadi, tahap kedua turun kepada Nabi ni, dia turun kita kata dia turun secara beransur-ansur selama 23 tahun. 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun Nabi di Madinah. Dia tak turun sekaligus kan? Dia turun beransur-ansur. Jadi, wahyu yang pertama turun kepada baginda Nabi SAW iaitu daripada surah Al-Alaq itu yang turunnya di Gua Hira di atas Jabal Nur tu, peristiwa itulah disebut sebagai nuzul Al-Quran. Ada beza tuan-tuan? Nampak beza dia kan? Jadi dia bukan adalah peristiwa yang sama. Dia merujuk kepada 2 peristiwa yang berbeza. Sebab itu Al-Alaq satu surah, Al-Qadar satu surah. Tetapi surah tu bersebelahan di antara satu sama yang lain. Okey. Sekarang tuan-tuan, kita perhatikan lagi. Kenapa wahyu pertama Allah turunkan surah Iqra? Kita mudah bahasa kita kata surah Iqra. Surah Al-Alaq ni mungkin kita tak ingat Al-Alaq ni surah apa? Kan dia ingat Qul a'udzu birabbil falaq pula Contohlah Okey. Wahyu pertama surah Iqra. Tapi dalam Quran surah yang pertama adalah surah Fatihah. Okey. Macam mana tuan-tuan surah dalam Quran ini disusun? Kenapa tak serasi, tak selari dengan penurunan wahyu? Kenapa Allah tak turunkan wahyu pertama, surah yang pertama, iaitu daripada surah Al-Fatihah? Kenapa turun daripada surah Al-Alaq tu jauh, surah yang ke-95 daripada Quran, tapi jadi wahyu yang pertama? Okey. Ada beberapa perkara kita boleh bincang tuan-tuan. Perkara yang pertama, sebab nak tunjukkan agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni
agama yang sama sekali tak sama dengan agama yang pernah muncul sebelum tu, dan agama yang akan muncul selepas agama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan sama. Kerana apa tuan-tuan? Sebab Allah mendahului surah ini dengan perkataan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perkataan Iqra dekat situ merujuk kepada Allah kata apa? Bacalah. Dan skop baca ni luas. Bacalah, kajilah, terukailah ilmu, explore lah ilmu, ataupun apa sahaja dalam bidang ilmu ni pergi cari. Allah perintahkan tuan-tuan. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan Iqra ni disebut dalam fi'lul amr, kata kerja perintah. Allah suruh pergi. Okey? Dan kalau tuan-tuan perhatikan daripada surah Iqra ni, Al-Alaq ni, tuan-tuan tengok di hujung surah tu. Ayat 19, Allah Taala kata apa tuan-tuan? Kata Allah Taala, wasjud waqtari. Sebab Allah nak bagi tahu, inilah agama yang menuntut umatnya pergi belajar ilmu. Terokai ilmu, kaji ilmu. Sebab lagi kamu belajar, lagi kamu cari ilmu, wasjud, lagi banyak kamu sujud kepada Allah. Waqtarib, lagi hampir kamu kepada Allah Ta'ala. Yang ini tidak ada pada agama yang muncul sebelum Nabi dan selepas Nabi. Mana-mana agama tuan-tuan tengoklah di dunia ni tuan-tuan, lagi dikaji, lagi keliru. Lagi mereka kaji tuan-tuan, cari ilmu, lagi pudar keimanan dia. Lagi mereka cari, lagi confuse. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tak selari dengan ilmu. Berbeza dengan agama ni. Sebab itu kita ada pengajian tuan-tuan. Daripada sekolah rendah sampai ke universiti. Sampai ada pengajian informal di masjid surau tuan-tuan. Sebab apa? Kita tahu dengan pengajian-pengajian ni semuanya meningkatkan kefahaman dan keimanan. Dan meningkatkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dalam agama-agama lain tuan-tuan tidak ada silibus macam ni. Ada pengajian satu tahap ke satu tahap, satu tahap ke satu tahap. Tidak ada. Yang ada doktrin, kamu dengar dan buat. Tidak ada persoalan. Tidak ada isu yang perlu dibangkitkan. Kalau tidak, dia akan timbul confuse. Maka sebab itu, ini surah yang pertama Allah turunkan kepada baginda Nabi SAW. Yang kedua tuan-tuan yang kita boleh bincang, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ini surah yang pertama, dan bagaimana Quran disusun tuan-tuan? Quran tidak disusun dengan campur tangan daripada mana-mana makhluk. Jibril tak campur tangan, baginda Nabi SAW pun tak campur tangan, termasuklah para sahabat. Tidak ada campur tangan pada Quran ni. Quran solid daripada Allah Ta'ala. Sebab itu kita boleh kata tuan-tuan, kalau Quran ada campur tangan daripada makhluk, pasti ada kelemahan dan kekurangan. Tetapi tidak, pada Quran yang berada di sisi tuan-tuan, yang berada di rumah-rumah kita tu, tidak ada satu pun kelemahan dan kekurangan. Sebab ia diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi macam mana Quran ni disusun? Misal dalam surah Al-Alaq, 5 ayat turun waktu lain, baki ayat turun waktu lain, tiba-tiba bercantum jadi satu surah. Siapa yang buat ni? Jawapan dia tetap Allah Ta'ala. Namun soalnya bagaimana disusun tuan-tuan? Adalah melalui tadarus baginda Nabi dengan Jibril AS pada bulan Ramadan. Jadi Jibril akan membaca daripada surah pertama sampailah surah yang ke-114 ni di hadapan baginda Nabi SAW. Jadi Nabi melihat wahyu-wahyu yang bertebaran di antara Mekah Madinah ni, inilah susunannya yang telah dihimpunkan sebelum itu lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat tuan-tuan, dia bukan ada campur tangan daripada mana-mana makhluk. Dia datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Sekarang kita perhatikan tuan-tuan, ayat yang pertama tadi tu Allah perintahkan kepada kita untuk belajar, membaca, kaji ilmu ni. Tetapi dia mesti dengan kerangka, duduk dalam lingkungan bismi rabbikal ladzi khalaq, iaitu dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Sengaja Allah sebut macam ni tuan-tuan, bukan sengajalah, mesti ada tujuan dia. Sebab orang yang melakukan kejahatan bukan dia tak ada ilmu tuan-tuan, dia ada, tetapi dengan ilmu tu menjadikan dia melakukan kejahatan. Orang yang kerjanya hack sistem tuan-tuan, yang melakukan jenayah cyber ni, adakah dia tak ada ilmu? Ada ilmu lah dia buat. Dia tahu benda tu ada kelemahan dia, ada kekurangan, dan ada peluang untuk dia buat kejahatan. Sebab ada ilmu dia buat kejahatan tuan-tuan. Jadi sebab itu Allah suruh pada manusia ni pergi belajar. Tapi kena dengan niatnya adalah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, di atas nama Allah Taala. Jadi dengan ada ilmu menjadikan kita ni humble. Dengan adanya ilmu menjadikan kita ni tawaduk.
Dengan ilmu menambah lagi iman dan taat kita. Dia tak sama macam orang lain. Ada ilmu tambah kesombongan. Dengan ada ilmu menjadikan dia double standard layanan kepada orang lain dan segala macam keburukan kerana ilmunya. Okey, ini perbezaan tuan-tuan. Sebab itu diikat dengan perkataan Bismirabbikallazi khalaq. Ayat yang kedua tuan-tuan lebih menarik lagi. Allah Ta'ala menyebutkan tentang khalaqal insana min 'alaq. Ayat kedua je Allah dah bincang dah berkaitan tentang kalau kamu belajar ilmu, kaji ilmu, kamu akan tahu perkataan 'alaq. Perhatikan tuan-tuan. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan manusia daripada 'alaq. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, orang Arab tak panggil darah itu 'alaq. Orang Arab ni mereka kaji bahasa Arab tuan-tuan, dia tak panggil darah tu 'alaq. Tapi diterjemahkan 'alaq ni sebagai segumpal darah. Ini datang daripada ilmu tuan-tuan. Orang Arab kalau panggil darah dengan sama ada perkataan dam ataupun perkataan dima. Dua je perkataan. Itu menunjuk pada darah. Tapi Allah Ta'ala kata manusia diciptakan daripada segumpal darah. Namanya 'alaq. Apa 'alaq ni tuan-tuan? Datanglah tafsiran-tafsiran moden tuan-tuan. Mereka dalam terjemahan moden. Kalau tuan-tuan tengok 'alaq dekat sini diterjemah sebagai segumpal darah. Kalau tuan-tuan rasalah tuan-tuan dengan tafsiran moden ni, 'alaq apa tuan-tuan terjemah yang paling tepat sekali? 'Alaq. 'Alaq. Ya ada orang ke tak ada orang ni? 'Alaq ni tuan-tuan. 'Alaq kalau terjemahan yang hari ni tuan-tuan kita sebut 'alaq ini adalah embrio. 'Alaq ini adalah embrio. Sebab itu di dalam penciptaan manusia, di dalam Quran Allah sebut ada 5 tahap. Dia daripada nutfah, 'alaqah, mudghah, laham, idham. Ini 5 tahap. Kalau dalam ilmu biologi tuan-tuan, kita kata daripada sperm, kemudian dia jadi zygote, kemudian dia jadi embrio, kemudian dia jadi fetus, lalu dia menjadi baby. Ini 5 tahap. Sama juga tuan-tuan. Jadi benda ni dah dibincang sebelum manusia. Zaman tu tidak ada lagi penemuan, tidak ada lagi pengetahuan tentang apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Tak tahu tuan-tuan. Tetapi Allah dah bincang. Sebab itu ayat pertama tu dimulakan dengan Iqra. Ni agama ilmu tuan-tuan. Okey, agama yang didatangkan dengan petunjuk. Jadi bila kita tahu benda macam ni, tambah iman kita. Okey, saya nak tunjukkan lagi tuan-tuan. Perkataan 'alaq ni tuan-tuan, kita tak terjemah sebagai segumpal darah yang saya sebutkan tadilah. Terjemahan lebih hampir adalah kepada embrio. Tetapi tuan-tuan, kenapa Allah menamakan dengan nama 'alaq? Sebab nama-nama kejadian manusia ni satu tahap ke satu tahap, satu fasa ke satu fasa ni tuan-tuan, Allah menamakan dalam keadaan Allah mensifatkan. Contoh kalau hari ni kita tanya pada saintis, kenapa namanya zygote? Dia pun tak tahu. Nama zygote macam ni bentuk dia. Tapi kenapa zygote? Saya pun tak tahu. Mungkin nama si fulan, nama si fulan. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi tahu, yang ini namanya nutfah. Nutfah tu adalah sperm, air mani. Kenapa namanya nutfah? Sebab nutfah tu macam satu titik kecil tuan-tuan. Kita tengok macam mana keadaan air mani ni. Persenyawaan dia antara sperm dengan ovum ni tuan-tuan, kita tengok bukan semua boleh bersenyawa. Daripada banyak-banyak ni yang bersenyawa satu je. Satu saja tuan-tuan. Allah menyebut satu kalimah yang mensifatkan keadaan dia. Jelas tuan-tuan? Jelas ataupun 'alaqah. 'Alaqah ni kita hold dulu, nanti kita bincang. Ataupun Allah Ta'ala sebut mudghah. Mudghah ni apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok embrio ni, kalau dia membesar sedikit sebelum jadi fetus, dia punya bentuk dia tuan-tuan, kalau kita tengok dengan saiz dia sangat kecil. Mungkin tuan-tuan di hadapan saya ni, kalau isteri kita pregnant tuan-tuan, dia akan ada satu apps tengok pergerakan kandungan ni. 1 minggu ke 1 minggu, satu fasa ke satu fasa kan. Kita ada first trimester lah, second trimester, third trimester. Kita akan tengok pergerakan dia. Saiz dia tuan-tuan, kalau misal macam mudghah, tahap yang ketiga, saiz dia mudghah ni dalam bahasa Arab ni artinya macam daging yang tergigit. Itu istilah dia. Mudghah ni namanya daging yang tergigit. Kalau tuan-tuan tengok dalam pergerakan ilmu biologi, keadaan sebelum baby ni, janin ni jadi fetus tuan-tuan, dia saiz dia kecil, macam saiz daging yang kita makan. Itu pertama. Yang kedua, sebelum kejadian kepala, tangan dan kaki baby ni sempurna, okay, sebelum dia nampak bentuk dia tuan-tuan, tuan-tuan akan perhatikan dia seolah-olahnya macam satu daging cube yang dipotong,
lalu ada bekas gigitan. Saya bukan bekas gigitan, itu adalah bentuk kaki, tangan dan kepala yang belum sempurna. Nampak? Allah menamakan satu fasa tu merujuk dengan mensifat keadaan dia. Siapa ada bidang ilmu macam ni tuan-tuan? Tak. Ni tak disebutkan oleh orang-orang di zaman tu. Belum ada perbincangan lagi, belum ada penemuan lagi, tapi Allah Taala telah menyebutkan. Okey. Sekarang kita tengok dalam perkataan alaq. Alaq yang pertama tuan-tuan, dia ada 3 maksud. Alaq yang pertama artinya adalah terhenti. Alaq artinya terhenti. Waktu dalam keadaan embryo ni tuan-tuan, darah dalam keadaan berhenti sebab belum ditiupkan lagi roh. Bila berlakunya persenyawaan tuan-tuan, seminggu selepas persenyawaan sperm dengan ovum ni, maka darah tu ataupun persenyawaan tu dia akan berhenti. Darah tu macam dia berkumpul, berhimpun. Dia start tuan-tuan. Itu namanya adalah alaq. Okey. Benda ni manusia kaji, saintis-saintis menemuinya. Kita nama sebagai alaq. Bila Allah tiupkan roh tuan-tuan, menjadikan darah dalam tubuh manusia ni mengalir. Tuan-tuan letak jarum dekat jari tuan-tuan, kat tangan ni, memancut darah. Tuan-tuan letak jarum dekat kaki tuan-tuan, memancut darah. Mana-mana tubuh kita ni mengalir darah. Tetapi sebelum ditiupkan roh tu, darah tu dalam keadaan dia stuck, dia berhimpun, berkumpul. Itu namanya alaq. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memanggilnya sebagai alaq kerana alaq ini di dalam bahasa Arab dia bererti tersangkut ataupun menyangkut. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok orang Arab dia memanggil hanger, tuan-tuan panggil apa tuan-tuan? Hanger lah kan? Saya tak panggil hanger lah. Hanger ni dalam bahasa Arab disebut sebagai muallaq. Orang Arab panggil hanger adalah muallaq. Penyangkut tu, penyangkut baju tu, hanger tu disebut muallaq. Dan kita perhatikan tuan-tuan, memang embryo ni ketika mana dia jadi segumpal darah yang berhenti tu, dia dalam keadaan melekat, seolah-olahnya macam tersangkut di tengah-tengah dinding rahim seorang ibu. Sebab kalau dia tak melekat tuan-tuan, ini selalu dengan istilah kan, ni kita punya persenyawaan tu tak melekat, dia kata. Tak melekat kat dinding. Kalau tuan-tuan dengarlah istilah-istilah doktor ni, dia akan sebut macam tu. Penting tuan-tuan. Bahkan dia kena melekat dekat tengah-tengah tu. Kalau dia melekat di dinding yang lain tuan-tuan, dia ada risiko bahaya yang besar kepada ibu. Ini Allah Ta'ala sebut satu perkataan tetapi sedang mensifatkan keadaan dia. Alaq. Datang perkataan muallaq. Okey. Yang ketiga, alaq juga kalau tengok dalam bahasa Arab bererti lintah. Lintah dalam bahasa Arab disebut sebagai alaqah. Lintah. Kenapa Allah Ta'ala menamakan kejadian manusia ini sebagai lintah? Sebab itulah yang ditemui oleh saintis yang terkemudian. Bila mereka tengok tuan-tuan, embryo itu disebut sebagai lintah. Tuan-tuan Google je lah tuan-tuan. Tuan-tuan type je lintah embryo. Ataupun dalam istilah Melayu kita, istilah Inggeris, embryo leach. Tuan-tuan type je. Tuan-tuan akan jumpa. Kenapa dia sebut macam itu tuan-tuan? Sebab ada 3 sifat yang sama macam embryo. Pertama adalah kerana lintah itu kerjanya adalah dia dari sudut melekatnya pada dinding rahim tu sama macam lintah yang lekatnya pada tubuh manusia ataupun tubuh haiwan. Sama fungsi dia. Kedua, dari sudut bentuk dia. Bentuk alaq ni ataupun embryo ni tuan-tuan, memang bentuknya adalah sama seperti mana bentuk lintah. Okay? Macam mana manusia tengok lintah, macam itulah embryo yang ada dalam rahim seorang wanita. Dan yang ketiganya tuan-tuan, seperti mana lintah dia duduk di dalam air ataupun dalam paya tuan-tuan, maka begitulah dengan embryo ni, dia duduk di dalam air ketuban. Okay. Ini semuanya satu bidang ilmu yang belum diterokai oleh manusia, tetapi Allah Ta'ala membuka tuan-tuan. Allah nak bercerita tentang kebesaran dia, keagungan dia, adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan benda yang paling hampir dengan manusia, iaitu kejadian kita sendiri. Ini perkara pertama, wahyu pertama yang Allah Ta'ala turunkan. Okay? Jadi ini perkara lah yang diturunkan kepada Nabi SAW, ya, dalam sebahagian pandangan para ulama sirah, iaitu pada 17 Ramadan, peristiwa nuzul Al-Quran. Okey, baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita bincang dalam surah At-Tin tadi kan? Kita bincang surah At-Tin tadi tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut ahsan taqwim.
Manusia ni jadi sebaik-baik manusia. Bagaimana, kenapa dia jadi sebaik-baik manusia? Sebab dia beriman dengan para rasul, lalu dia mentaati syariat para rasul. Itu soal why, kenapa. Jadi tuan-tuan, masuk kepada surah Al-Alaq, dia berbicara tentang soal how, bagaimana. Okay, soal how. Bagaimana manusia ni nak menjadi ahsan taqwim? Perkaitan dia iaitu bermula ayat pertama surah Al-Alaq, surah Iqra, sampailah ayat yang ke-5. Bagaimana manusia ni nak jadi ahsan taqwim? Adalah dengan dia pelajari ilmu, mengkaji ilmu, terokai ilmu. Barulah dia menjadi ahsan taqwim. Jadi surah Al-Alaq menjadi persoalan how, bagaimana. Kalau kita bekerja tuan-tuan, kenapa jadi macam ni, kenapa macam ni, dan bagaimana nak bagi begini. Ini semuanya persoalan-persoalan yang Allah Ta'ala jawab. Kemudian tuan-tuan, pada ayat yang kelima, Allah datangkan satu lagi, surah At-Tin tadi, thumma radadnahu asfala safilin. Manusia ni Allah Ta'ala jadikan dia sebaik-baik kejadian, lalu Allah lempar dia masuk dalam neraka. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, bagaimana ada manusia yang sebaik-baik kejadian lalu dilemparkan masuk neraka. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita satu contoh pengajaran, iaitu melalui surah Iqra tadi, surah Al-Alaq, bermula ayat 6 sampai ayat terakhir, iaitu ayat yang ke-19. Okey, cuba tuan-tuan perhatikan surah Al-Alaq, surah Iqra tu tuan-tuan, surah 96. Daripada ayat 6 sampai ayat 19, Allah cerita tentang apa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan perhatikan. Okey, ayat 6 sampai ayat 19, Allah cerita tentang siapa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok je pada terjemahan tu. Ada tak disebutkan sesiapa? Tak ada, Tuan Haji? Manusia. Lagi? Ayat 6 sampai ayat 19, surah Al-Alaq. Allah datangkan cerita tentang siapa tuan-tuan? Okey, tuan-tuan perhatikan Allah Ta'ala berbicara berkaitan tentang Abu Jahal. Pada ayat 6 sampai ayat 19, Allah bicara tentang Abu Jahal. Allah Ta'ala datangkan dia sebagai contoh teladan kepada kita. Dia ni ahsan taqwim. Allah Ta'ala beri dia sesempurna kejadian dah. Dia cukup panca indera, dia ada kedudukan, dia kaya raya, ada jawatan, diberikan penghormatan, jadi pemimpin kabilah, pemimpin sekian-sekian. Bahkan dia ada satu lagi kelebihan yang lebih besar, iaitu dia ni adalah pemimpin di tanah haram. Tak semua orang tuan-tuan yang diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk memimpin tanah haram. Ya, dia jadi pemimpin, tapi tak semua orang memimpin di tanah haram. Tapi Allah beri kelebihan itu pada Abu Jahal. Maka sebab itu Allah datangkan contoh. Abu Jahal ni adalah pemimpin. Dia ni memiliki kesempurnaan sifat. Abu Jahal ni tuan-tuan, dia bijak tuan-tuan. Sebab itu orang Arab Quraisy memanggil Abu Jahal sebagai Abu Hakam, orang yang bijaksana. Cuma kita yang memanggil dia Abu Jahal sebab kebodohan dia. Dia ada akal, ada kebijakan, tapi dia tak nak beriman kepada Nabi sebab kesombongan dia. Jadinya tuan-tuan, Allah tunjukkan dia ni ahsan taqwim, tetapi dia hari akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka. Kerana apa? Sebab dari sudut aspek dunia dia memiliki pakej yang sempurna. Tetapi kerana dia menolak keimanan kepada para rasul, tak nak mentaati syariat pada para rasul, maka Allah tidak teragak-agak untuk lemparkannya ke dalam neraka. Itu teladan kepada kita, pengajaran kepada kita. Jelas tuan-tuan? Okey, ini kita tak bincang detail lah, tak adalah satu-satu tuan-tuan. Tapi kalau kita bincang satu-satu, tuan-tuan akan nampaklah Allah Ta'ala sebut tentang sifat-sifat Abu Jahal ni yang akan jadi pengajaran-pengajaran kepada kita. Abu Jahal ni tuan-tuan, dia terkenal sebagai orang yang sangat dan bersungguh-sungguh menjaga reputasi dia. Sebab itu bila dia dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud di dalam peperangan Badar, apa yang berlaku 17 Ramadan tuan-tuan. Waktu dia mati tuan-tuan, dipotong kepalanya, lalu dibawa kepalanya di hadapan Nabi. Lalu Nabi kata apa? Hadza Fir'aun hadhil ummah. Inilah Fir'aun kepada umat ini. Dia merujuk kepada Abu Jahal. Kenapa? Sebab Abu Jahal mewarisi perangai Fir'aun, iaitu kesombongan dia, ketakaburan dia tuan-tuan. Dia mewarisi daripada Fir'aun. Dan sebab itu kalau tuan-tuan baca Quran,
Bila tuan-tuan perhatikan kisah Musa, dia akan berhadapan dengan 3 musuh Allah. Firaun, Haman dan juga Qarun. 3 ni. Dia bukan sekadar soal sejarah. Oh, kita bila tengok Firaun saja tuan-tuan. Firaun tu di Mesir. Tak, sebenarnya dia bercerita tentang Firaun yang wujud selepas Firaun yang Allah cerita dalam Quran. Setiap generasi, setiap zaman ada Firaun dia. Ada Haman dia. Dan ada Qarun dia. Sebab itu kalau tuan-tuan perhatikan, daripada nama Firaun, Haman dan Qarun ni tuan-tuan, dia bukan nama orang. Dia sebenarnya nama kedudukan dia. Nama title dia tuan-tuan. Itu title kepada mereka. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tuan-tuan kita bincang sikit surah Al-Qadar. Kita bincang sikit surah Al-Qadar tuan-tuan. Ini mudah-mudahan adalah saham saya kalau tuan-tuan dapat faedah. Tuan-tuan pun menghidupkan malam-malam akhir Ramadan ni, mudah-mudahan ada saham lah untuk saya. Baik, tuan-tuan tengok surah Al-Qadar, surah yang ke-97. Ringkas tuan-tuan, saya tak detail-detailkan Baik, Allah Subhanahu wa taala menamakan malam yang utama ini, malam yang besar ni dengan nama Al-Qadar. Malam keagungan, malam kebesaran. Al-Qadar ni tuan-tuan, Allah berikan dia satu kelebihan sebab dia berkait dengan Al-Quran. Apa sahaja yang berkaitan tentang Al-Quran, semuanya Allah Ta'ala letakkan kemuliaan. Yang ini pun saya pernah sebut dahulu tuan-tuan. Allah Ta'ala turunkan Quran melalui Jibril. Allah mengangkat Jibril menjadi Ar-Ruh, iaitu pemimpin kepada para malaikat. Allah Ta'ala turunkan Quran kepada baginda Nabi SAW. Nabi diangkat menjadi Sayyidul Mursalin, penghulu kepada para rasul. Kemudian Qurannya itu turun di bumi Mekah. Mekah menjadi kota yang utama, kota yang Allah muliakan berbanding daripada kota-kota dunia yang lain. Kalau tuan-tuan berdiri di atas bukit, sama ada Jabal Nur di Mekah ke tuan-tuan, ataupun mana-mana bukit yang ada di Mekah, tuan-tuan akan tengok Mekah ni kering kontang. Permukaan dia adalah permukaan gunung ganang berbatu tuan-tuan, tak ada apa-apa pun. Dia tak sama macam gunung-gunung ataupun kota-kota dunia yang lain. Saya pernah sampai dekat satu tempat tuan-tuan di Austria, namanya Hallstatt. Satu daerah tuan-tuan namanya Hallstatt. Dicatatkan tuan-tuan sebagai bandar yang tercantik di dunia. Desa yang tercantik di dunia, Hallstatt. Dan kawasan tu tuan-tuan memang indah. Dan dia punya keajaiban dia, iaitu mereka menjual souvenir daripada Hallstatt ni tuan-tuan adalah bukan fridge magnet yang tuan-tuan selalu beli tu. Dia jual udara dia. Direkodkan dia memiliki udara yang paling terbersih di dunia. Hallstatt ni diabadikan melalui filem anak-anak tuan-tuan tu lah. Yang anak-anak kita tengok Frozen tu tuan-tuan, itu adalah adaptasi daripada desa Hallstatt. Okey. Sangat cantik tuan-tuan. Tapi Allah tak muliakan Hallstatt tu, walaupun dia memiliki 1001 keindahan dari sudut zahir mata kita, diri kita boleh rasa. Tapi Allah angkat Mekah. Sebab apa? Mekah tempat penurunan Al-Quran. Allah muliakan dia lebih daripada kota dunia lain. Walaupun dari sudut zahirnya kering kontang, kepanasan, gunung-gunung berbatu, berdebu dan sebagainya. Kemudian Allah turunkan Quran pada bulan Ramadan. Allah menjadikan Ramadan bulan yang lebih utama daripada bulan-bulan yang lain. Allah Ta'ala turunkan Quran pada malam Al-Qadar. Allah jadikan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nak pendek cerita tuan-tuan, apa sahaja yang berkait dengan Quran, semuanya akan mendapat tempias kemuliaan dan kebesaran daripada Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan, orang mukmin patut menjadikan Quran itu duduk di dalam hatinya. Allah Ta'ala akan memberikan kemuliaan, kebesaran dan keagungan kepada kita mengikut kepada kehendak dan keizinan daripada dia. Okey. Apa-apa sahaja yang berkait dengan Quran tuan-tuan, Allah muliakan. Okey, itu pertama. Kenapa Allah namakan malam itu sebagai Al-Qadar? Kerana dia dapat daripada tempias Al-Quran. Kedua tuan-tuan, Allah namakan dia sebagai Al-Qadar sebab Al-Qadar itu merujuk kepada malam takdir. Sebagian ulama tafsir mengatakan dia adalah malam takdir sanawi. Takdir kehidupan kita ni ditentukan dalam bentuk tahunan, dan penentuan itu dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Macam kita lah tuan-tuan, negara kita ada bajet tahunan tuan-tuan. Masuk bulan mana, September ke? Oktober kita akan ada bajet tahunan. Penting tuan-tuan bajet ni untuk kita tahu setahun yang akan datang. Maka begitulah pentingnya malam Lailatul Qadar. Bagi mereka yang bermunajat, berdoa kepada Allah pada malam tersebut,
dia angkat dan diperkenankan doanya, maka Allah Ta'ala akan tetapkan untuk setahun yang akan datang. Hajat-hajatnya itu dimakbulkan oleh Allah. Okey, sebab itu di dalam Quran Allah kata apa? Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah inna kunna munzirin. Kami turunkan Quran itu pada malam yang dipenuhi dengan keberkatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Malam itu malam yang kami menetapkan takdir-takdir sanawi seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Itu dalil dia, tuan-tuan. Baik, yang ketiga, Al-Qadar disebut sebagai malam yang sempit. Al-Qadar kita terjemahkan sebagai malam yang sempit. Sebab perkataan Al-Qadar ni dalam ayat-ayat Quran yang lain, Allah juga menyebutkan dengan maksud sempit. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Fajr. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ammal insan idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Ada sebahagian manusia Allah uji dia, iaitu faqadara alaihi rizqah, dengan disempitkan rezekinya. Faqadara, Allah sebut kata qadar kat situ, merujuk pada sempitnya rezeki. Fayaqulu rabbi ahanan. Biasanya manusia ni kalau disempitkan rezeki, dia kata Tuhan aku sedang menghina aku. Rabbi ahanan. Kenapa malam tu menjadi malam yang sempit, tuan-tuan? Sebab malam itu yang turun, kata Allah, tanazzalul malaikati waruh. Tanazzal saya sebut tadi, tuan-tuan, adalah penurunan secara berturut-turut, continuous. Okey, satu kumpulan malaikat turun, tuan-tuan, lalu turun lagi satu kumpulan. Turun satu lagi kumpulan, tuan-tuan. Dia macam satu perarakan besar-besaran daripada penghuni-penghuni langit pada malam tersebut. Dan Allah nak bayangkan berapa ramai yang turun ni. Allah kata yang turun tu bersama dengan ar-ruh, iaitu merujuk kepada Jibril AS. Okey, sebagai penutup, tuan-tuan, sebagai satu contoh pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan di sini buat satu majlis berbuka puasa, lalu diumumkan oleh pengurusan, kita punya jemputan VIP majlis berbuka puasa ni adalah daripada YB Parlimen, contohlah. Tuan-tuan boleh jangkakanlah macam mana besar program tu. Kalau dikatakan program kita ni dihadiri VIP-nya adalah Perdana Menteri, tuan-tuan boleh gambarkan lagi, program kita ni besar ni sebab yang VIP-nya sekian fulan. Program kita ni lebih istimewa lagi sebab yang di-Pertuan Agong telah mencemaduli sudi untuk datang bertandang iftar di sini. Tuan-tuan boleh bayang tak program tu macam mana besar dia? Macam mana kehadiran orang-orang yang bersama dengan VIP ni? Macam itulah Allah nak bayangkan. Ramai mana yang turun ni? Penuh mana langit dan bumi ni yang jadi sempit ni? Sebab yang turun tu adalah ar-ruh. Kalaulah pemimpin malaikat yang turun, maka yang lain-lain malaikat semuanya akan turun dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daripada namanya saja, tuan-tuan, dah menunjukkan kepada kita besar sebenarnya hari itu. Malam tu sangat istimewa dan tinggal kita lah untuk merebut peluang-peluang tersebut. Okey, lagi satu, tuan-tuan, Allah menyebutkan perkataan Lailatul Qadar dengan kalimah Lailah. Adanya huruf ta marbutah di hujung tu, tuan-tuan. Lailah, ada ta marbutah. Fungsi ta marbutah tu, tuan-tuan, adalah merujuk kepada angka 1, iaitu setiap tahun akan ada satu malam. Lailah tu maksudnya satu malam yang agung. Kita tak terjemah sebagai malam yang agung, tapi satu malam yang agung. Ta marbutah tu berfungsi sebagai isyarat nombor 1, satu malam yang agung. Kalau terlepas malam tu, kena tunggulah setahun yang akan datang. Dia akan berlaku setiap tahun, tuan-tuan, tapi yang kita bimbangkan dari sudut usia kita lah, sama ada dipanjangkan ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kuliah, tuan-tuan, saya mohon maaf lah saya berhenti di sini. Saya tak dapat bincang berkaitan tentang macam mana tuan-tuan nak menghidupkan malam tersebut dan bilakah berlakunya malam tersebut. Kita tak dapat bincang daripada hadis-hadis Nabi, tapi mudah-mudahanlah bermanfaat. Semoga, tuan-tuan, hari cuti esok bukan cuti saja, tapi hari kita membanyak-banyakkan bacaan Quran kita, melalui qiyam kita, bacaan Quran kita, ataupun kita mendengar ayat-ayat Quran dengan memperbanyak-banyakkan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keampunan sepanjang Ramadan ini dan Allah menganjari dengan ganjaran takwa di hujungnya nanti, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.